Sebab tu saya cerita lah, saya psikologi. Isteri kita bahagia bukan kerana cantik bang. Tidak. Kalau cantik, Nora Danis cantik. Tapi kenapa bercerai? Era Fazira cantik, kenapa bercerai? Tidak. Apa lagi tu? Kak Engku cantik tak? Cantik, kenapa bercerai? Kerana apa? Kita ni bahagia seorang bukan kerana cantik, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, tetapi apabila dia redha apa Allah bagi, itu bahagia. Isteri kita tak cantik, orang tanya, cantik tak isteri saya? Tak cantik. Tapi pasal apa? Aku redha, Allah bagi kat aku, bahagia. Kan? Isteri dia cantik. Isteri cantik tak? Cantik. Ikut dia lah cantik. Tapi aku tak cantik. Tapi dia redha betul tak? Redha, bahagia. Betul tak? Ada suami, Allah ustaz, suami saya teruk ustaz. Bang, komplain suami kita bukan wali Allah. Suami kita hamba Allah, mesti ada cacat. Dia nasia, dia pelupa. Kita kena peringat dia, kita kena perbetul dia. Ni suami saya ustaz, gerak subuh tak bangun. Bang, dia makhluk Allah. Memang dia takkan bangun kecuali Allah gerakkan hati dia dengan nur Allah, dengan hidayah Allah. Sebab tu bang, kita kakak ada suami, kita reda, ya Allah, doa banyak-banyak. Ya Allah, suami pun ya Allah, kata psikologi, tengok daripada keburukan itu kebaikan, kamu bahagia hidup kamu. Kita tengok suami kita, Allah, teruk semua. Cuba tengok, dalam teruk tu ada tak baik? Dia ustaz, teruk semua ustaz. Tapi satu baik ustaz. Pasal apa? Dia selalu bagi duit kat saya untuk belanja. Baik, kita akan reda. Bayar. Tuan-tuan ingat dah masa kahwin? Isteri kita cantik tak? Cantik, 36 muka tinggi. Pinggang 26, punggung 36. Kira naik motor malam pertama, dua-dua dalam raga. 20 tahun kahwin, bini duduk lampu belakang. Abang, reda tak? Reda, bahagia. Tidak? Bahagia kekal. Tanya pakcik-pakcik kita yang kahwin 40 tahun. Bini dia 36, 26 kan? Tak ada, 82 semua. Tapi dia reda tak? Bila reda, itu bahagia tak? Ni, suami kita saya nak tanya kakak. Masa malam pertama, ambil duduk tidur tu. Suami ni dia tak boleh kontrol tuan-tuan. Ketika mana? Masa kentut. Boleh tak? Kemut. Tak ada Bila dah kahwin dia lepas. Pran! Suami isteri malu. Bu perasa strawberry. Malam pertama nak komplain, malu. 20 tahun kentut bunyi pun tak? Tanya pakcik kita. Tak ada. Isteri pusing juga. Kentutmu sangat kurindui. Dia reda, itu bahagia. Tidak? Bahagia. Sebab tu suami yang baik, redalah isteri kita. Sementara dia ada, bahagia. Ada anak, orang komplain, ustaz, anak saya. Bang, ada orang tak ada anak sampai mati bang. Cuba tanya dia. Walaupun tak ada anak ustaz, Allah bagi kat saya reda, tu bahagia. Ada orang, ustaz saya susah ustaz, kereta pun tak ada, dia naik motor lah. Tapi dia reda dengan motosikal dia bahagia. Ada orang ada kereta, ustaz tension lah ustaz. Tension ada kereta. Sebab tu bang, redalah dengan apa yang Tuhan bagi, bahagia kita. Di antaranya apa tuan-tuan? Wahai isteri-isteri, kita ada mulut, boleh beleter, nak beleter. Tapi ingat, kalau zikrullah itu kita buat, itu kebahagiaan kita. Zikir apa yang ni? Tadi sebut ni, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala quwwata. Lagi apa? Zikir yang paling seronok yang kita boleh buat sebelum tidur. Astaghfirullahalazim. Innani la yara, Nabi kata aku terlalai, wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin. Aku ni terlalai. Kadang-kadang ni aku akan beristighfar kepada Allah setiap hari ni 100 kali. Sebelum tidur tu astaghfirullahalazim. Bang nak cerita tak reti siapa buat tahu kan? Siapa buat dia tahu. Tuan-tuan pernah makan tak buah pelam? Orang Kelantan kata buah pauk. Buah pauk kan buah pelam? Kan ambil buah pelam, buah pauk, cicah dengan sambal belacan. Sambal tu lah. Kuah rojak. Lekat tu. Lepas tu letak di mulut. Meleleh helio nampak. Kenapa dia meleleh helio? Sebab dia pernah makan buah pauk dengan sambal rojak. Tapi orang yang tak pernah makan, dia tak akan rasa nikmatnya. Bang, zikrullah itu nikmat. Siapa buat dia tahu. Nak cerita tak reti. Siapa buat dia tahu.
Zikrullah. Sebab tu kalau boleh astaghfirullahalazim sebelum tidur. Satu doa yang ni kalau tuan-tuan baca dalam kitab ni cukup bagus. Tuan-tuan balik cari. Ihfazillah yahfazuk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Dalam ni ada banyak doa yang boleh amal. Di antaranya disebut dalam Sahih Bukhari, sesiapa yang berdoa sebelum tidur, kalau dia mati esok pagi, mati fitrah. Apa dia? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Kita tengok dalam kitab. Siapa yang baca sebelum tidur, kalau dia mati esok pagi tak ada dosa. Bang, ni bercakap mematikan zikrullah. Sikit lagi boleh sana. Mana ada tadi? Abang dah pun. Umur kita mematikan, tapi taat perintah Allah itulah ubatnya. Umur kita ni tuan-tuan sampai mati, tengok-tengok alhamdulillah dia orang taat, itu baik. Yang kelima, seluruh tahun ini mematikan, tetapi ada satu bulan menghidupkan, namanya Ramadan. Kita dah Jamadil akhir dah kan, lepas tu masuk Rejab, Syaban, lepas tu Ramadan. Tengok cepat tuan-tuan. Tengok Ramadan dah. Tuan-tuan kena ingat, bila Ramadan pula umur kita meningkat. Dulu saya 46, sekarang 47 dah. Ustaz belum lagi tuan-tuan. Dia ingat dia umur panjang ha. Dia kata aku tua tu kau ajar. Tengok-tengok dia jalan dulu. Tapi jangan lagi lah handsome ni, biarlah kan. Bagi lambat sikit lah tuan-tuan. InsyaAllah bagi dia dululah. Tak bisa dia menawar tuan. No, umur kita ni mematikan kan, seluruh tahun mematikan, tetapi Ramadan menghidupkan. Bang, sebelum datang Ramadan persiapan. Ada Rejab, ada Syaban. Rejab ni tuan-tuan, pahala yang boleh buat macam-macam. Dia dalam Rejab ni ada apa? Ada apa? Ada apa? Isra' Mi'raj. Ada hari boleh berpuasa, ada hari nak baca Quran, ada hari yang boleh buat Allah zikrullah. Tapi ada orang tak nak bang rebut bang, itu hidupkan kita sebelum datang Ramadan. Bila datang Ramadan, orang puasa relax dah. Orang zikrullah relax, orang baca Quran relax, sebab dia dah pernah buat dah. Nak cerita tak erti, bang hidupkan roh kita. Jangan hidupkan jasad kita. Ni jasad kita hidup, tapi roh mati. Tak payah tu tengok, siapa yang tidur tu mati ya tu. Dalam kuliah mati, sebab dalam mati ya tak. Hidup dan tuan-tuan, nak tahu hidup, takat itulah saja, kita sambung di lain masa. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah. Subhanallah, banyak betul dia hentam saya hari ini. Hari ini hari beliau. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memperingatkan kita bahawa mati itu pasti. Mati itu pasti. Dan kita pula diminta oleh Nabi SAW memperingati saat-saat kematian. Aktiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyakkanlah wahai manusia akan mengingati saat-saat kematian. Maknanya kalau kita keluar daripada rumah, fikir, ya Allah, kalau aku keluar ni, kalau aku mati macam mana ya Allah? Adakah aku bersedia untuk bertemu dengan saat-saat kematian? Jangan duk ingat kita mati senang tuan-tuan. Sekarang kita duduk kat dunia kita senang. Kita duduk dalam rumah besar, alhamdulillah, syukur. Kita ada pangkat besar, lagi sedap tuan-tuan perempuan. Beg orang angkat, kereta orang datang ambil. Nak cerita bagi dunia, ya. Tapi adakah dalam kubur nanti kita boleh dapat seperti mana yang kita dapat lihat baru-baru ni tuan-tuan perempuan? Dunia menjadi saksi bagaimana Tok Guru, arwah Tok Guru ni Abdul Aziz, bagaimana tuan-tuan perempuan, adakah kita boleh dapat seperti mana yang beliau dapat? Dengan keadaan dia tu sendiri tuan-tuan perempuan, ya Allah ya Rahman, uzurnya tapi tak pernah tinggal solat dekat masjid. Kita tuan-tuan terpeliak sikit je tuan-tuan, aduh ibu jari luka sikit sebab cekam, tak pandai potong kuku, tu yang rosak kuku. Tak boleh tahu, aduh, sakit macam nak mati dah. Tak boleh datang masjid tuan-tuan. Tok Guru kanser tahap 4.
datang masjid bawa plastik, tuan-tuan, bawa plastik kencing tu, bawa dalam plastik. Orang tak perasan pun, orang kata apa benda yang Tok Guru bawa. Orang tak tahu pun. Dia balut, tuan-tuan, semayang dekat luar. Sebab dia dah biasa, tuan-tuan. Tu sebab Ibnu Qayyim rahimahullah kata, bersedia dengan saat-saat kematian. Yang ketiga antaranya, cubalah hidupkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau Masjid Ridwan ni, alhamdulillah saya dapat tahu memang hidup, alhamdulillah. Tapi di masjid-masjid sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan, adakah hidup seperti mana Masjid Ridwan? Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hidupkan masjid ni tak rugi, sebab Allah kata orang yang hidupkan masjid, dia adalah yang beriman kepada Allah. Kita datang masjid, isteri tak datang masjid, belum lagi sampai ke tahap iman kita kepada Allah, tuan-tuan. Isteri, apa pula isteri? Isteri, suami, terbalik aku. Suami isteri, tuan-tuan puan, datang masjid, anak-anak tak datang masjid, tak sampai lagi, tuan-tuan puan yang dikasih sekalian. Kita, tuan-tuan puan, duk sibuk bergaduh pada perkara yang remeh-temeh. Ulama tak bergaduh pada remeh-temeh, tuan-tuan. Kita duk bergaduh nak semayang kena kunut ke tidak. Allahu Akbar. Mu nak kunut tausil kunut sudah. Nak kunut, ikut mazhab Syafi'i. Mu tak nak kunut, tak apa, mu ikut mazhab Hanbali. Apa masalah? Dalam mazhab Syafi'i, kalau mu tak kunut, mu kena sujud sahwi. Tak sujud sahwi, sembahyang sah atau tidak? Sah. Tak, apa masalahnya? Tak, apa masalah? Ni pergi Mekah, tuan-tuan, kunut seorang-seorang dia. Aku kata pening pocik ni. Allahumma hadina fi man hadai. Imam Sudais dah sujud dah. Oh, hebat dia lagi daripada Imam Sudais. Kata pakcik, tak payah kunut pakcik, kita kat Mekah tak payah kunut. Tak boleh, tak boleh. Kita mazhab Syafi'i, tok-tok. Aduh, tok-tok lagi. Saya kata pakcik kenal ke Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i kata apa dalam bab kunut ni? Tak tahu, pakcik dah 30 tahun kunut. Rasa guilty. Oh, guilty tu. Rasa macam tak sedap je tak kunut, macam tak sembahyang subuh. Amboi. Tuan-tuan, hormat. Imam Syafi'i, dia singgah satu masjid yang pernah disolat oleh Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah tak kunut. Imam Syafi'i tak kunut. Anak murid tanya, ya Imam, kenapa kamu tak iman? Dalam masjid kita dalam mazhab kita berkunut. Kata Imam Syafi'i, ihtiraman li Abi Hanifah. Aku nak hormat pandangan Abu Hanifah. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa mulianya para ulama. Kita duk gaduh, ya Allah, bab kunut. Hak seorang lagi pula gaduh. Ni kita punya ridak nak letak kat mana ni Ustaz Abdul Khairi? Nak letak kat bahu ke? Nak letak atas tekak ke? Ya Allah, duk risau hak letak ke mana. Mu letaklah mana-mana. Mu letak kat perut pun tak apa. Ui, kat perut. Kenapa? Ridak. Ya Allah, tuan-tuan. Yang penting ada ridak. Nabi ada ridak. Kadang-kadang Nabi letak atas bahu, kadang-kadang Nabi letak atas belakang, kadang-kadang Nabi letak atas kepala, kadang-kadang Nabi pakaikan ia jadi serban. Apa masalahnya, tuan-tuan? Kita duduk gaduh benda yang remeh-temeh. Lepas tu lebih teruk lagi, kita kapir mengkapir. Ni anak-anak muda kita tak datang masjid. Itu yang kita kena fikir, tuan-tuan. Itu yang kita kena fikir. Tu sebab saya pernah cakap, tuan-tuan, isteri saya sebelum dia jadi pensyarah dekat USIM, dia guru biologi, cikgu biologi. Dekat sekolah, dia mengajar sekolah menengah tingkatan 1. Ingat berapa tahun yang dulu, tuan-tuan. Saya pun belajar daripada dia. Ini yang kita kena risau. Dalam surat khabar, anak lahir tanpa bapa cukup ramai. Sekolah itu guru besar, pengetua dapat cucu. Apa pula dapat cucu? Cucu yang tak diiktiraf, 4 orang sekali dapat setahun. Terkejut pengetua. Tuan-tuan dan puan, kenapa hal ini berlaku? Sebab anak-anak muda kita. Isteri saya mengajar budak tingkatan 1. Dia mengajar kebetulan dalam bab biologi ni, dia adalah kaitan dengan DNA ni, dengan apa nama tu? Dengan kromosom, plasma, macam-macam lah. Saya pun dah tak ingat. Yang pasti dia ada sebut, dia kata macam mana berlakunya persenyawaan, mestilah berlaku keluar orang lelaki keluarnya air mani, daripada air mani itu adalah gini. Jadi macam mana caranya untuk elak daripada mengandung? Maka belum sempat dia tanya anak murid, cikgu, cara nak elak daripada mengandung pakai kondom. Kondom, tuan-tuan, budak tingkatan 1. Isteri saya terkejut, kondom. Hak seorang lagi pula,
Cikgu, kondom terbahagi kepada 4 pula dah. Ada 4 jenis. Hak seorang lagi, cikgu, kondom ada 4 perisa. Pula 4 perisa pula. Hak ni kata, ada strawberry cikgu, banana. Semua keluar suara. Mana dia orang tahu tuan-tuan? Isteri saya balik cerita, abang tahu tak kondom ada 4 jenis? Gitu. Sebab aku tak pernah pakai kondom. Elok pun. Tak tahu apa itu kondom. Dia nak cerita bagi tuan-tuan, sampai peringkat itu. Anak-anak itu yang kita kena fikir. Macam mana nak tarik anak-anak muda kita, budak-budak datang ke masjid. Jadi tuan-tuan, hidupkanlah masjid Allah Ta'ala ini. Baru kita beriman. Suami beriman, isteri beriman, bapa beriman, ibu beriman, anak-anak beriman. Maka tuan-tuan perempuan, orang perempuan tak payah lagi nak tanyalah, Ustaz tak tahu ke orang perempuan datang ke masjid ni makruh? Amboi, datang masjid makruh terus. Tapi pergi ke Giant tak apa pula. Dia pakai pakaian yang menakutkan. Allahu Akbar tuan-tuan. Pergi masjid ni jadi makruh apabila ada fitnah. Mana ada orang nak fitnah kita datang masjid? Pakai telekung semua datang. Jahil kalau datang masjid pakai bikini. Waktu barulah Tok Imam pun jadi fitnah pening. Tuan-tuan perempuan, jadi tak ada makruhnya. Orang lelaki datang, memang harus datang, kena datang. Sebab nak menjadi orang yang beriman. Ingat tuan-tuan perempuan, lagi banyak tempat masjid yang kita hidupkan, lagi banyak syafaat kita dalam kubur. Sebab ini yang Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kamu tidak akan berganjak dari satu tapak ke suatu tapak yang lain di padang mahsyar sehingga kamu ditanya 4 soalan. Antara soalan, an umrihi fima afnah. Umur kamu apa yang kamu buat? Banyaknya kamu pergi semayang di masjid-masjid, lagi banyak pahala yang kamu dapat, lagi banyak syafaat akan datang di akhirat kelak. Ya Allah tuan-tuan, syafaat daripada tempat sujud. Akthiru min mawadhi'is sujud. Banyakkan tempat-tempat sujud, sebab tempat sujud ini akan datang di akhirat bagi syafaat kepada kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Yang keempat, kata Ibn Qayyim rahimahullah, cara nak bersedia untuk berhadapan dengan saat-saat kematian, tak lain dan tak bukan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Infakkanlah apa yang sepatutnya kita ada, apa yang kita sayang. Tak lain dan tak bukan duit, tuan-tuan puan. Duit, macam Ustaz Abdullah Khairi sebut tadi, duit ini memang dah dijanjikan Allah Ta'ala. Masa kita hidup, ia sangat diperlukan. Tapi masa mati, duit dah tak diperlukan. La yanfa'u malun wala banun. Duit tak berfaedah dah, kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang ada hati perlu untuk mendermakan harta dia. Tuan-tuan perempuan, orang yang menderma tidak rugi. Allah sebut dalam Quran, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang menderma satu, kamu dapat 7. Daripada 7 kali pula 100, 700 tuan-tuan perempuan, gandaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Dah kebetulan pada malam ini tuan-tuan, masjid kita mengumumkan pelancaran kutipan derma untuk dana dakwah Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang. Maka kutipan akan dibuat pada malam ini untuk masjid kita. Maka kita mulakan daripada Ustaz Abdullah Khairi dulu. Dia nak bagi, tengok dia buka dah. Oh, banyaknya. Saya pun nak bagi juga. Mana-mana ni keluar duit. Mari. Adik-adik kita akan bagi, tuan-tuan puan. Duit ini kita bagi, mungkin kita tak payah nak tanya dah mana pergi dia duit itu. Pastinya dia digunakan untuk dana masjid. Setiap ustaz-ustaz yang datang mengajar, yang memberi kepada kita ilmu, tuan-tuan, tak payah kita pertikai. Sebab apa tuan-tuan puan? Sebab ini akan memberi syafaat di akhirat kelak. Adik, bagi seorang-seorang. Yang tak bagi tu tunggu. Oi, garam betul ini. Sebab sini dia beritahu memang orang beradab, memang orang ada duit. Memang kena bagi. Memang kena bagi. Wajib bagi. Wajib lah. Memang orang beradab. Tuan-tuan perempuan, tengok yang bagi tu. Bukan Toyota KE20.
Semua Mercedes macam entah semua. Oi, Aku yang paling leceh sekali, Camry. tuan-tuan puan, ini kadang-kadang ustaz tu datang mengajar, kita dapat manfaat, kita dapat ilmu. Nabi SAW janjikan daripada ilmu, orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk syurga. Maka apa lagi tuan-tuan? Maka dengan adanya program-program ilmu, saya dapat lihat Masjid Ridwan dapat senang, alhamdulillah. Maka ia salah satu daripada syafaat. Percayalah cakap saya. Aircon je. Aircon dah ada, cuma ramai sangat jadi panas. Tak apalah, sabarlah tuan-tuan. Amboi. Nak macam Masjid Haram, dia bawa balik Masjid Haram. Masjid Haram memanglah sejuk. Tuan-tuan dan puan, jadi ini salah satu daripada perkara yang kita kena cuba buat sedaya upaya. Antaranya menginfak. Gunakanlah duit itu untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah kalau orang kata, ustaz saya nak bagi ini, nak bagi salah satu daripada kipas, dia bagi alhamdulillah. Ada orang nak bagi ekor satu, ambil alhamdulillah. Tak salah. Semua ini akan datang di akhirat bagi syafaat insya-Allah. Manakala yang terakhir tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, antara jalan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah, untuk berhadapan dengan saat kematian, wahiyal ajmal, kata Ibnu Qayyim, ikhtila billahi hina yahbutu ila as-sama'i dunya fi thulusil akhir minal lail. Perbanyakkanlah semayang tahajud di waktu malam. Semayang tahajud ni tuan-tuan, dia tak perlu banyak kalau kita tak mampu. Kalau Nabi SAW bangun 2/3 malam, 1/3 malam, maknanya 2/3, 1/3 antara pukul 3 pagi ke atas, bangunlah semayang. Kita semayang malam, orang kata, ustaz payahlah nak bangun, saya dah tahan 3 jam tak bangun juga. Tak apa, tak ada masalah. Kita dah usaha, sekurang-kurangnya kita berusaha ke arah itu. Orang yang semayang tahajud tuan-tuan, antara perkara yang baik untuk mereka, air liur mereka tu, lidah mereka itu insya-Allah jadi sedikit, orang kata apa, ada masih. Masih tu bukan masing-masing itu dah. Dia doa makbul. Kalau dia tahnikkan anak orang, sekurang-kurangnya air liur dia tu ada keberkatan, ada kebaikan. Kenapa tidak malam-malam tuan-tuan, yatluna kitab Allah, baca kitab-kitab Allah di waktu malam. Pada malamnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malamnya tahan mata tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Sebab ada dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan bahawa pada hari kiamat kita di padang mahsyar, datangnya solat malam kita tuan-tuan. Datang solat malam, ya Allah, aku nak minta agar orang ini diberikan syafaat, sebab pada malamnya dia tidak tidur ya Allah, dia mengingati kamu, dia bangun untuk solat malam. Maka tu sebab saya kata paling-paling kurang 2 rakaat. Saya ingat guru saya Syekh Qurayyim Rajah, dia selalu pesan, dia kata, wahai anak murid, kamu tidak akan menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah kalau kamu tak semayang tahajud. Ada seorang budak daripada Yugoslavia, dia kata, ya Syekh, wallah sa'bil lail, susahlah nak bangun malam. La taqul hadha. Dia kata, jangan kata susah, kata senang. Sebelum tidur, dia kata, sebelum tidur kamu niatkan, ya Allah, aku nak bangun ya Allah pukul 5 pagi ya Allah. Cuba buat. Saya cakap sebab saya buat. Cakap tahan jam, ialah kita tahan jam, tahan juga kita usaha tahan jam pukul 5 pagi. Contoh, sebab subuh dalam 5.45. Katakan kita tahan jam, tahan, dalam masa yang sama kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak bangun pukul 5 ya Allah, bagilah kekuatan kepada aku ya Allah, aku nak bertahajud kepadamu ya Allah. Tuan-tuan, percayalah cakap saya, tepat pukul 5 pagi, pap, kita akan bangkit. Saya tak tahu daripada mana benda itu berlaku. Dah banyak kali tuan-tuan, banyak kali. Tetapi dengan syarat, bila dah tersedar, tengok jam tepat pukul 5, jangan tidur balik. Oh, lama dia bangun, oh pukul 5, tak bunyi lagi jam, duk letak balik, insya-Allah subuh tak bangun. Dia kena bangun tu, bangun, sebab malaikat dah tolong kejutkan kita. Tapi tak adalah sampai gegar katil. Kalau gegar katil kena panggil Darussyifaq tolong doa, apa jadi? Tu jin tuan-tuan buat, tak adalah malaikat buat kerja macam tu. Bangun. Allah, kadang-kadang tuan-tuan, Allah bagi kita dalam bentuk lain, dia tak bagi tersedar gitu. Saya selalu akan tersedar. Tersedar macam tu maknanya dah masuk waktu yang saya
minta dengan Allah. Tengok pukul 4.30 tepat. Saya pagi semalam saya dengan Haji Razi pun ada dekat Singapura. Dia datang ikut kami forum dekat Singapura. Saya nak bangun pukul 4.30. Pukul 4.30. Bagi tahu dekat reception, kejut saya pukul 5 pagi. Saya takut sebab habis forum, habis tolong pergi makan, pergi minum.